Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyambung kitab Sirah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, dan kita sampai pada muka surat yang ke-125. Ya, masih lagi di bawah tajuk tentang Yahudi Al-Madinah. Ya. Secara umum kita sudah sedia maklum bahawasanya orang-orang Yahudi sudah tinggal, ya, mereka sudah tinggal menetap di Madinah, mustautin di Madinah sejak lama lah, ya, sejak zaman berzaman, ya. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, menyebut, ya, ketika mana Nabi Musa alaihissalam mengerjakan haji di Baitullah bersama dengan Bani Israel, ya, dalam perjalanan pulang mereka singgah di Yasrib, ya, dan Nabi Musa memberitahu bahawasanya negeri Yasrib ini adalah negeri yang akan menjadi negeri, ya, dibangkitkan Nabi akhir zaman. Sebab itu sebahagian orang-orang Yahudi ada yang tidak mau pulang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, ke Mesir. Jadi mereka tinggal menetap di mana? Di Yasrib ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kita tahu, ya, ketika mana orang-orang Bani Israel, ya, mereka dihalau keluar daripada Palestin, ya, daripada kawasan Baitul Maqdis, ya, pada tahun 80 Masihi sebagai contoh, ya, zaman Roman Empire, ya. Sebahagian mereka lari dan sebahagian mereka itu tinggal di mana, ya, di semenanjung tanah Arab di Madinah. Jadi maknanya mereka lebih dahulu, ya, sampai di Al-Madinah. Kalau kita kata 80 Masihi, Nabi SAW lahir 570 Masihi, ya. Jadi maknanya ini, ya, lebih kurang 520 tahun, ya, sebelum daripada Nabi lahir mereka sudah berhijrah ataupun mustautin di negeri Madinah. Maknanya dah cukup lama. Sebab itu kawasan-kawasan utama, ya, maknanya kawasan-kawasan yang subur, ya, yang boleh ditumbuhi dengan pohon kurma, ya, tanah-tanah subur ini sudah menjadi hak milik orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Arab, ya, daripada Yaman yang datang ke Madinah, yang kemudian menjadi orang-orang Khazraj dan Ansar, mereka hanya memiliki kawasan tanah, ya, yang kurang subur. Bukan yang paling subur. Yang paling subur sudah dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Lebih-lebih lagi kita panggil aktiviti ekonomi Madinah tu, ya, sama ada pasarnya, ya, pasar basah atau pasar kering juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, dan orang Yahudi mengenakan sistem perniagaan yang sangat meratkan, ya. Mereka mengenakan riba, ya, dan pelbagai lagi tekanan yang mereka berikan kepada orang yang bukan Yahudi. Sebab bagi orang-orang Yahudi ini, orang lain tak layak hidup. Ya, mereka hanya seumpama binatang-binatang saja. Ya, sebab itu terkenal, ya, satu frasa yang selalu diulang-ulang oleh orang Yahudi, ya, kata mereka la yastahiqul haya illa al-yahud. Tidak ada yang berhak hidup melainkan orang Yahudi. Sebab itu mereka punya treatment kepada orang yang non-Jewish, ya, adalah sangat buruk, tuan-tuan. Ya, mereka tak peduli sama ada orang tua ke, ya, warga emas, kanak-kanak, ya, mereka nak bunuh, mereka bunuh begitu saja tanpa memikirkan kesan, ya, repercussion, ya, daripada apa yang mereka lakukan. Ya, itu secara umum tuan-tuan kena faham begitu. Jadi antara sebab, ya, orang-orang Yahudi sukar, ya, untuk menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada Bani Ishaq, bukan daripada Bani Israel, bukan daripada keturunan Yakub. Ya, bukan daripada 12 keturunan Yakub. Ya, bukan daripada kalangan anak-anak Nabi Yakub, bukan daripada Yusuf, bukan daripada Bunyamin, bukan daripada Yahuza, ya, bukan daripada Syam'un, bukan daripada Rubin, bukan, tuan-tuan. Ya, yang disebut sebagai Nabi akhir zaman itu datang daripada keturunan Bani Ismail, walaupun daripada keturunan Ibrahim juga, tapi bukan daripada Bani Ishaq, bukan Bani Israel, tetapi Bani Ismail, ya. Dan ibu kepada Bani Ismail ini, ya, yakni Hajar, yang mereka anggap sebagai seorang hamba yang bekerja dengan istana Firaun, ya, istana Mesir pada ketika itu. Ya, tetapi kajian yang telah dibuat oleh Syekh
Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dalam The Seal Nectar, ya, Ar-Rahiqul Maktum, ya, mendapati bahawasanya Hajar yang dikahwini oleh Nabi Allah Ibrahim itu bukan daripada keturunan hamba. Ya, beliau adalah salah seorang daripada puteri Raja Mesir. Ya, ini terbukti, ya. Seperti mana kajian yang telah dibuat oleh para ulama dalam bidang sirah, termasuk Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang membuktikan bahawasanya Nabi Ismail daripada keturunan raja-raja, maknya Hajar, bukan daripada keturunan hamba. Sebab itu Bani Israel tidak boleh memandang hina pada mereka, ya. Sebab manusia di hadapan Allah sama sahaja, yang membezakan adalah keimanan dan takwa mereka. Ya, jadi maknanya orang yang terbaik itu, ya, adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bukan orang yang paling baik keturunan, tetapi Allah buat keturunan Nabi Ismail itu memang keturunan mulia. Ya. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa mereka tak boleh terima? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada kalangan orang-orang Bani Ishaq ataupun Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita sudah tahu, ya, bahawasanya orang-orang Yahudi sudah mengetahui hal ini. Ketika mana Nabi sampai berhijrah ke Madinah, Nabi sampai di Quba, kita dah, ya, baca cerita Quba. Ya, bila Nabi sampai di Quba, ya, ada delegasi yang dihantar oleh Bani Nadir. Ya, Bani Nadir, ketuanya ialah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, ya, beliau adalah bapa kepada Safiyah binti Huyai yang nanti akan jadi salah seorang daripada Ummul Mukminin. Ya, jadi Huyai bin Akhtab, ya, dan salah seorang adiknya pergi berkunjung kepada Nabi di Quba, ya, untuk melihat benar atau tidak, ya, Muhammad ini seorang nabi. Ciri-ciri, ya, kenabian sudah dijelaskan secara detail di dalam kitab Taurat. Walaupun kita tahu kitab Taurat itu sudah diselewengkan sebahagiannya. Tapi cerita tentang cerita tentang ciri-ciri Nabi dan Rasul itu, ya, tidak boleh dinafikan. Maksudnya mereka tak buang, mereka tak delete, ya, mereka tak erase. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka menyangka bahawasanya Nabi akhir zaman itu adalah datang daripada kalangan Bani Israel, ya, daripada kalangan orang-orang Yahudi, ya. Sebab tu mereka tidak buang, ya, mereka tak tukar, ya. Jadi bab yang berkaitan dengan kemunculan ataupun kelahiran Nabi akhir zaman, yang itu tak corrupted, tuan-tuan, masih lagi seperti mana asal, ya. Yang ditukar, yang diubah, ya, itu yang berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, ya, sah batal dan sebagainya. Ya, itu kita kena faham begitu. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Ya, isu yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Yang ini kita akan bincang pada hari ini. Muka surat 125, tuan-tuan boleh tengok di paragraf yang kedua tu. Ya. Jadi disebut di situ, di antara perkara yang menjadi kritikan orang-orang Yahudi terhadap Islam ialah masalah tentang apa, tuan-tuan? Tentang nasikh dan mansukh, ya, tentang penasahan ataupun pemansuhan hukum hakam. Sebab kita kena faham, ya, dari segi kitab Taurat dan kitab Injil, ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dia turun sekaligus. Ya, dua-dua kitab Bible ni kita panggil Bible lah, tuan-tuan. Ya, sebab Bible tu maknanya kitab suci. Tapi orang Melayu, ya, biasanya kita ingat Bible tu adalah Injil. Dah, ya, dua-dua Bible, tuan-tuan. Ya, kitab Taurat pun Bible, kitab Injil pun Bible. Ya, kalau macam tu macam mana nak bezakan? Kita bezakan dari segi bahasanya. Ya, bahasa yang digunakan pakai. Kalau kitab Taurat kita panggil Hebrew Bible. Hebrew Bible sebab dia adalah Bible dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ya. Manakala kitab Injil pula kita panggil dia sebagai Aramaic Bible. Kerana bahasanya Aramaic ataupun dalam bahasa Arab kita panggil bahasa Suryani. Bahasa Suryani dengan Ibrani dia ada persamaan. Ya, sebab dia datang daripada rumpun yang sama. Seperti mana bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, ya, dia ada persamaan, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana datang daripada keturunan Sam, ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada Semitic family, tuan-tuan. Semitic itu ambil daripada nama Sam bin Nuh, salah seorang daripada anak Nabi Nuh yang selamat dalam banjir besar. Ya, ada 3 kan, seperti mana Ibnu Katsir sebut dalam Stories of the Prophet, ya. Yang pertama ialah Sam bin Nuh, yang kedua Ham bin Nuh, yang ketiga ialah Yafis. 3-3 ni selamat. Daripada Sam ni lah datang keturunan Arab, keturunan Bani Israel, ya, dan juga negara-negara lain yang berjiran dengan negara Arab dan negara Yahudi ni kita kata, ya,
Mereka ini ya datang daripada Semitic family, ya. Jadi bahasanya ya lebih kurang sama. Dia punya linguistic features-nya sudah tentu ada banyak persamaan. Walaupun ada juga perbezaan sudah tentu, ya. Jadi apa kita panggil Hebrew Bible dan juga Aramaic Bible, dua-duanya turun secara sekaligus, one shot, tuan-tuan. Ya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, ya, bercakap-cakap dengan Allah, ya, di Jabal Musa, ya, di Saint Catherine sana, ya, di Semenanjung Sinai, maka Allah turunkan Taurat, ya, secara sekaligus, ya, from the beginning to the end. Kita kata tak ada yang lain turun waktu-waktu lain itu adalah kita panggil sebagai suhuf Musa, ya. Maknanya sebelum Taurat turun ataupun selepas Taurat turun itu kita panggil sebagai suhuf. Kerana Nabi Musa dapat dua-dua. Nabi Musa dapat kitab, ya, Hebrew Bible, dan Nabi Musa juga dapat apa kita panggil, ya, suhuf, ya, sebagai appendix, ya, ataupun ceraian-ceraian, ya, lampiran-lampiran baru, ya, untuk kita panggil melengkapkan lagi kitab Taurat itu, ya, pendetilannya terutamanya. Macam kita kata Quran lah, ya, Quran walaupun tidak turun sekaligus, ya, turun dalam masa 23 tahun. 13 tahun di Makkah, lebih kurang 10 tahun di Madinah. Ya, tetapi pendetilannya datang dalam bentuk hadis. Ya, contoh dalam bab solat, ya, Quran hanya sebut aqimus solah wa atuz zakah. Ya, aqimus solah, dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan datangkanlah zakat. Tapi pendetilan itu adalah hadis-hadis Nabi. Nak angkat takbir bagaimana sampai bahu ke, ya, sampai apa kita panggil, sampai cuping telinga atau sebagainya, itu semua didetailkan dalam hadis. Nak baca apa, ya. Kemudian ada beza tak takbiratul ihram dengan takbir intiqalat, ya, ada beza tak tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Semua itu adalah persoalan yang kita panggil, ya, persoalan yang didetailkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Waalaikumsalam, ya, semua, ya, apa sahabat kita daripada Yangon, Myanmar, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Ini rasanya bukan kali pertama, ya, mungkin dah beberapa kali. Ya, cuma ustaz belum mengenali sahabat tadi, ya, mungkin boleh berhubung secara lebih mesra, ya, melalui WhatsApp, ya, ataupun lain-lain cara nanti insya-Allah. Terima kasih, ya, kerana menyokong PMP, ya, Pertubuhan Minda Progresif di USJ, ya, dan menyebarkan lagi kita panggil pendetilan tentang agama, ya, perbincangan-perbincangan yang boleh memandaikan kita, tuan-tuan, yang memertabatkan Islam di mata orang Islam itu sendiri dan juga di kalangan non-muslim, ya. Sebab sirah ni mengajar kita jurus-jurus untuk kita berdakwah, ya, kepada non-muslim terutamanya. Of course kepada orang Islam dan juga kepada non-muslim. Okey, tuan-tuan, ya. Kita balik pada perbincangan tadi. Jadi inilah yang menjadi persoalan orang-orang Yahudi Bani Israel. Kerana pengalaman mereka dengan Taurat turun sekaligus. Ya. Tetapi persoalan sekarang ialah Quran tidak turun sekaligus. Quran turun 23 tahun. Ya, sebab tu Allah sebut wa nunazzilu minal Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Ya, kami turunkan Quran secara sedikit demi sedikit. Ya, jadi Quran diturunkan secara tadrijian. Tadrij maknanya batch by batch, ya, sikit demi sikit, bukan sekaligus 30 juzuk, tak, ya. Kadang-kadang ada ayat yang turun daripada surah yang sama tapi turun banyak kali, tuan-tuan. Ya, contoh kita kata ketika mana Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan turun ke semua surah kita panggil surah Al-Alaq, tak, ya. Sebahagian sebut hanya 5 ayat pertama, ya. Sebahagian kata 10 ayat pertama, maknanya bukan semua turun. Dan nanti ada masa yang lain turun lagi untuk melengkapkan surah tersebut, ya. Jadi sudah tentu di sana ada perbezaan hukum. Maksudnya, tuan-tuan, ya, apabila Quran turun bawa sesuatu hukum dan hukum itu akan dinasahkan, maknanya dimansuhkan mengikut kita panggil, ya, mengikut timing dia. Sebagai contoh Arab, ya, sebab orang Arab jahiliah Mekah, mereka dengan arak ini macam minum air mineral je, tuan-tuan. Ini seperti mana disebut oleh kita panggil, ya, tu dalam kitab Rawa'i' al-Bayan. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ayatul Ahkam, ya. Jadi kita panggil, ya, kitab-kitab Ayatul Ahkam ni, ya, ataupun ayat-ayat hukum, ya, kebanyakannya kitab yang menceritakan tentang tadilah, ya, hukum yang berubah, ya, dan akhirnya mencapai kepada
peringkat apa kita panggil pengharaman dia. Contoh macam arak lah. Ya, ketika mana orang Arab Mekah ni ketagih arak, ya, kalaulah kata Aisyah, kalaulah Allah turunkan ayat pertama tu, ayat yang mengharamkan arak, sudah tentu orang akan lari lagi pada Islam. Ya, orang tak boleh terima Islam, tuan-tuan. Peringkat awal arak belum diharamkan. Cuma hanya disebut tentang kemudaratan dia. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri, ya, mereka bertanya kepada engkau tentang arak, katakan arak itu ada apa, tuan-tuan? Ya, ada apa? Ada kemudaratan. Ya, ada ismun kabir, ya, wa manafi'un linnas. Ada manfaat sudah tentu, ya, dalam bab ekonomi, ya. Sebab tu apa ni, apa kita panggil, ada syarikat keluarkan arak. Ya, sebab apa kita panggil, arak ni mesti ada demand dia, tuan-tuan. Mesti ada orang nak beli. Ya, kemudian kita tahu bahawasanya apa ni, arak ni, ya, diguna pakai untuk pelbagai apa ni aktiviti orang-orang bukan Islam lah. Ya, walaupun kita kata apa ni, arak tu haram, ya, dalam kalangan umat Islam, ya, tetapi bagi orang bukan Islam dikatakan boleh minum, harus. Ya, negara umat Islam kena benarkan orang bukan Islam kalau mereka nak konsum arak. Ya, cuma isunya sekarang ialah patut ke, ya, kita benarkan lesen arak, ya, untuk perkilangan, ya, untuk dikeluarkan, diproduce secara besar-besaran dengan jenama, ya, yang boleh menimbulkan apa kita panggil kontroversi, ya, dan juga fitnah kepada umat Islam. Itu isunya, tuan-tuan. Bukan nak cerita panjang, tapi nak bagi tahu itu isu yang tuan-tuan boleh baca melalui media lah. Ya. Jadi hak untuk konsum boleh. Ya, seperti mana khinzir. Ya, orang bukan Islam masih boleh konsum khinzir. Ya, ada pasar ataupun satu section kecil, ya, dalam pasar untuk menjual apa ni, apa kita panggil produk non halal. Kalau tuan-tuan pergi ke hypermarket yang besar-besar pun, ya, dia ada non halal section, ya. Yang itu kena dibenarkan. Negara umat Islam mesti membenarkan. Kalau tidak ada apa ni bekalan khinzir di negara tersebut, ya, dia kena import daripada luar negara. Mengikut apa kita panggil kesesuaian jumlah penduduk, ya, dia kena proportionate dengan jumlah apa ni, apa mereka yang memakan ataupun konsum benda-benda yang tidak halal tadi, ya. Dia tidak boleh diperdagangkan secara berleluasa, ya, kemudian dibuat publicity, ya, di apa kita panggil, dibuat untuk public, bukan, ya. Dia ada peraturan dia, tuan-tuan, yang bukan di sinilah untuk kita detailkan, ya. Jadi oleh kerana arak tu tidak diharamkan secara mutlak, balik pada perbincangan kita, maka ada stages, ada peringkat. Paling kurang ada 3 peringkat. Mula-mula bagi tahu bahawasanya ada manfaat, of course, dari segi perniagaan, tetapi mudaratnya lebih besar. Ya, apa ni, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tu Quran sebut, ya. Dosanya, kemudaratannya, ya, dia punya apa kita panggil, ya, benda tak eloknya, negative effect-nya, ya, itu jauh lebih besar daripada manfaat. Ya, kemudian turun pula kita kata surah, ya, surah surah An-Nisa sebagai contoh. Ya, ayat 43. Ya, Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, ya. Mana ni cerita-cerita Madinah, tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawasanya arak masih belum diharamkan semasa di Mekah. Even ketika hijrah di Madinah masih belum diharamkan lagi. Kerana ayat tadi, ayat 43, tuan-tuan boleh tengok, ya. Ayat 43 surah An-Nisa cerita tentang pengharaman arak tapi belum secara mutlak. Ya, wahai orang beriman, Allah sebut, ayat wahai orang beriman ni ayat Madinah, bukan ayat Mekah. La taqrabus solah. Jangan kamu dekati solat. Mana jangan solat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu kembali pulih, maknanya siuman balik. Sebab bila orang konsum arak ni, ya, dia tak boleh nak fikir secara baik. Ya, sebab dia hilang dia punya kewarasan dia. Dia jadi tak siuman, jadi mabuk, tuan-tuan, jadi pening kepala. Ya, dia tak boleh bertindak secara rasional, tak boleh. Jadi oleh kerana itu dia tak boleh solat kerana Quran haramkan. Ya, jadi maknanya kalau nak solat tak boleh minum. Ya, tapi kalau waktu tak solat nak minum, ya, hukum dia harus. Bukan ada galakan, tak ada. Ya, kalau kita sekarang kita kata apa ni, don't drink and drive, ya. Jadi kalau agama mungkin kita kata don't drink and pray, tak boleh, tuan-tuan. Tapi kalau if you do not pray, you can drink. Ya, itu kefahaman daripada ayat 43 surah An-Nisa. Ya, tetapi apabila turun ayat 90, ya, daripada surah Al-Maidah, ya, pengharaman secara mutlak. Ya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir, sebut secara jelas al-khamru, arak, wal maisir, ya, judi, ya, wal ansabu wal azlam. Apa ni, apa kita panggil, ya, menyembah, ya, menyembah berhala dan juga
kita panggil mengundi nasib, ya, menggunakan anak panah, ya, untuk menentukan sama ada nak buat sesuatu ataupun tidak. Nak bermusafir, mereka buat undian, ya. Kalau undian tu kata yes, mereka musafir, mereka mula, ya, mereka embark, ya. Tapi kalau tak, mereka akan batalkan. Sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Percayanya mereka kepada penentuan nasib tadi yang ditentukan melalui anak panah tadi, tuan-tuan, ya. Itu cerita orang jahiliah. Tapi bila Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, dia adalah benda keji dan daripada amalan syaitan, fajtanibu, maka kamu kena jauhi secara mutlak. Maka pengharaman arak itu berlaku secara mutlak, tak ada boleh lagi. Ya, kalau dulu mungkin kalau tak sembahyang boleh minum, ya, ataupun sebelum tu lagi maknanya ada manfaat tapi kemudaratan lebih besar. Tapi bila turun ayat 90, ya, surah Al-Maidah, maka pengharaman arak secara mutlak. Yang ini yang dipertikai oleh orang-orang Yahudi. Ya, kerana apa arak tidak diharamkan secara sekaligus? Sedangkan mereka pun tidak patuh kepada perintah yang dibawa oleh Allah, yang melalui Nabi Musa, melalui Taurat, Hebrew Bible tadi, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu mereka pertikai, tapi at the same time pada masa yang sama, tuan-tuan, mereka juga, ya, mempertikai apa yang ada dalam Taurat. Sebab tu mereka tukar Taurat, mereka ubah, mereka ikut pada cita rasa mereka. Mereka pun buat benda yang sama, ya. Mereka tidak mengetahui bahawa Allah yang Maha mengetahui, ya, tahu bahawasanya manusia ada keperluan yang berbeza, melebihi daripada apa yang mereka tahu. Memang, tuan-tuan. Ya, sebab itu yang paling kenal tentang manusia adalah Allah. Sebab Allah yang mencipta. Ya, huwallazi khalaqal laila wan nahar. Allah yang mencipta lail malam, wan nahar siang. Wasyamsa wal qamar. Allah yang mencipta langit dan bumi. Ya, Allah yang mencipta apa? Wasyamsa wal qamar. Allah cipta matahari dan bulan. Ya, dan semua yang ada di alam semesta ni, tuan-tuan, Allah yang cipta. Sebab itu Allah Maha tahu, ya, kemampuan manusia untuk mengerjakan solat 5 waktu. Ya, Allah Maha tahu apa kita panggil, ya, sama ada manusia itu mampu, ya, untuk berpuasa 30 hari penuh. Ya, sebab itu Allah Maha tahu bahawasanya manusia mampu untuk berpuasa sunat, ya, 13, 14, 15 seperti mana hari ni, tuan-tuan, ya. Yang tuan-tuan yang berpuasa tahniah. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita dan menjadikan kita sihat, mudah-mudahan, ya. Walaupun tujuan puasa bukan untuk sihat. Tujuan puasa kerana patuh perintah Allah, ya, kerana nak mendapat redha Allah, ya. Cuma package puasa itu mudah-mudahan Allah bagi sihat juga, tuan-tuan. Ya, walaupun hadisnya adalah perbincangan, ya. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, mudah-mudahan kamu sihat. Adalah pertikaian hadis ni. Ya, tapi secara umum seperti mana yang dikaji oleh saintis, ya, oleh medical doctor, oleh dietitian, ya, mereka mengatakan bahawasanya memang berpuasa itu, ya, mengembalikan tubuh kita kepada fitrah. Ya, seperti mana kita tahu, ya, puasa Ramadan 30 hari. Ya, puasa sunat 13, 14, 15 pun mudah-mudahan begitu juga. Ya, kerana dia 3 hari berturut-turut dan dilaksanakan puasa ini di pertengahan bulan. Ya, ketika mana bulan penuh. Ya, maknanya bulan berada paling dekat dengan bumi. Ya, mungkin tubuh kita yang berpuasa berinteraksi dengan lebih baik. Ya, dia membetulkan balik, kita kata, perjalanan tubuh kita, mudah-mudahan, tuan-tuan, ya. Mungkin rasional yang ustaz bagi itu tidaklah, ya, terlalu convincing, ya, tetapi paling kurang kita tahu bahawasanya Allah yang Maha Pencipta, yang mencipta malam dan siang, mencipta matahari dan bulan, tentu Allah, ya, yang mengetahui Maha mengetahui mengapa manusia sunat puasa pada 13, 14, 15. Dan kita tahu, ya, malah sebelum sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ya, para sahabat, ya, Nabi termasuk Nabi dah biasa berpuasa dengan hari putih. Ya, sudah biasa berpuasa dengan hari putih. Begitu juga, ya, syariat Nabi kita panggil, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sama juga, ya, syariat agama Hanif. Jadi balik pada cerita tadi, kita nak bagi tahu bahawasanya Allah yang Maha tahu, tuan-tuan, melebihi pengetahuan kita. Ya, walaupun kita boleh belajar bidang apa saja, tuan-tuan, ya, maka macam tadilah, ya, dah ada soalan, ustaz, hukum orang Islam serve arak macam mana? Dia 10 kumpulan, ya, yang dilaknat oleh Allah. Orang yang bukan orang yang meminum saja, orang yang menyediakan, orang yang menghidangkan, ya, orang yang menghilangkan, ya, orang yang menyediakan, dia pun semualah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh Google image saja, pergi Google, klik image, tuan-tuan tulis saja, ya.
golongan yang dilaknat berkaitan dengan arak atau keluar, termasuk orang yang serve sebab tuan-tuan. Walaupun ya kita kata itu pekerjaan dia, tapi dia kena mohonlah supaya tidak duduk dalam department tadi tuan-tuan. Ustaz tahu ya, ada yang bekerja sebagai flight attendant ya, ada yang jaga kaunter ya, hypermarket yang ada menyediakan arak ya dan sebagainya. Kita kena find out lah ya, itu kerja pemerintah ya. Dengan kebijaksanaan mereka sepatutnya benda-benda ni tak berlaku lagi tuan-tuan. Walaupun consumption tu arak punya boleh dikonsum oleh golongan tertentu ya, tapi dia tidak boleh dipamerkan, diiklankan ya, dikilangkan dan seumpamanya tu. Tuan-tuan lebih maklum perkara ni ya. Jadi tak boleh tuan-tuan ya, minta maaf. Ya, kemudian apa lagi ya? Kalau ada soalan lagi silakan. Ya. Ada soalan lain ke? Tadi sebelah atas tadi. Belum ada ya. Belum ada. Kalau ada sila tuan-tuan ya. Selamat datang juga. Alhamdulillah kepada Sister Lina kita ya, dan jamaah daripada Masjid Cina Ipoh ya. Saya dimaklumkan oleh Sister Lina tadi ya, bahawasanya kelas pengajian kitab Nurul Yakin ya yang kita baca ni juga ada dilakukan di sana, cuma sebab kuarantin ya, PKP ada halangan ya, mereka baru saja nak mula. Tapi alhamdulillah ya, kita di PMP sudah bermula sudah beberapa tahun lah kita kata ya. Walaupun belumlah lama sangat, tapi alhamdulillah ya sudah sampai muka surat 125. Cuma tuan-tuan yang baru kenal kitab ni mungkin kena buat bacaan sendirilah ya, kena buat personal reading. Dan kalau boleh diakses video-video lama ya daripada PMP ya, mudah-mudahan ya boleh kita panggil ya, boleh banyak manfaatlah daripada kitab ni tuan-tuan. Sebab kitab ni dia bukan kitab klasik tuan-tuan ya. Jadi dia lebih semasa ya, dikarang oleh Syekh Muhammad Khudari Beg. Ini ulama ya, ulama Al-Azhar ya, ulama Mesir, dan beliau juga pernah memegang jawatan sebagai hakim mahkamah tuan-tuan, mahkamah syariah ya, di Mesir dan juga di Sudan. Sebab tuan-tuan kena tahu Sudan dulu adalah di bawah naungan Mesir. Ya, Sudan tu adalah part of Mesir tuan-tuan. Ya, sebab tu universiti di Khartoum, ibu negara Sudan, juga dipanggil sebagai kita panggil Egyptian University. Maknanya kita panggil Cairo University ya, tapi cawangan Khartoum. Ya, sebab apa boleh ada Universiti Cairo yang di Khartoum? Sebab Sudan tu adalah sebahagian daripada Mesir, peringkat asalnya tuan-tuan ya. Setelah dikuasai oleh Perancis dulu ya, colonized by the French ya. Sudan juga boleh dikatakan colonized by the Egyptian lah tuan-tuan ya. Sebab tu ada banyak facilities ya, banyak guru-guru ya, kemudian teknokrat ya, dan juga kita panggil hakim mahkamah dan sebagainya, profesor universiti yang mengajar di Khartoum ya, di Sudan ya. Dan kita agak sedikit sedih lah dengan apa yang perkembangan yang berlaku di Sudan ya, di mana facilities Petronas telah dirampas oleh pemerintah yang baru sekarang ya. Sedangkan kita ada hubungan yang cukup baik ya dengan pemerintah lama ya, dengan General Omar Bashir ya, yang dulu pernah dilatih di Malaysia, dan apabila pulang ada hubungan yang baik ya. Kita menyediakan pelbagai scholarship kepada masyarakat Sudan untuk belajar di UIA, di Universiti Petronas, Universiti Teknologi Petronas dan sebagainya ya. Tapi perkembangan terbaru ya, tahun 2019 tak salahnya ya, ketika digulingkan Omar Bashir dan diganti dengan rejim yang baru, dan rejim baru nampaknya lebih cenderung kepada barat ya. Mereka ada hubungan yang baik dengan Israel, dan mereka digula-gulakan ya, dengan kononnya ya barat akan membantu kalau umat Islam keluar ya, negara-negara umat Islam seperti Malaysia, Turki, Pakistan, Qatar ya, keluar daripada Sudan. Tu satu perkembangan yang tidak sihat lah tuan-tuan, yang amat menduka citakan kita ya. Kebetulan saya sendiri pernah bertugas ya, pernah tinggal dan bertugas di Sudan ya, tahun 98, 99 dulu tuan-tuan ya. Masa bertugas dengan Petronas ya, tu cerita lama lah ya. Tapi terasa macam baru lagi tuan-tuan ya. Masih lagi kita panggil boleh melihat lagi ya. Masih teringat ya ketika dalam pejabat, bila kita keluar daripada pejabat ya, pejabat Petronas, yang masa tu kita duduk di Grand Holiday Villa, kita keluar saja, di situlah tempat pertemuan antara White Nile dengan Blue Nile
ya, tempat pertemuan antara dua sungai, tuan-tuan. Adakah itu yang dimaksudkan dengan tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Yusha serta Nabi Khidir? Ya, wallahu alam, Allah yang Maha tahu, tuan-tuan. Kemungkinan. Ya, sebab Sudan memang part of Egypt, kita tahu, tuan-tuan, sejak daripada dulu lagi. Okey, ya, kita berhenti di situ, kita sambung balik perbincangan kita. Jadi apa kita panggil, ya, kecenderungan manusia secara semula jadi memang ingin maju. Kita tahu manusia, kehidupan kita ni dinamik, tuan-tuan. Ya, berubah ikut keperluan zaman. Ya, daripada handphone besar, ya, daripada tak ada handphone kepada ada handphone besar. Ya, bapak besar orang kata, ya. Kemudian ada kita panggil handphone yang sangat kecil, ya, sampailah, ya, kita kata besar balik, ya. Dan sangat mudah, tuan-tuan. Ya, itu teknologi. Ya, dulu susah, ya, orang nak bersalin, nak panggil mak bidan, ya, nak minta bantuan daripada ambulans dan sebagainya, terpaksa cari public phone, ya. Public phone kadang-kadang rosak, ya, dirosakkan, ya, vandalism, ya, oleh anak-anak kampung sebagai contoh. Ya, pernah berlaku kematian di kampung Ustaz ni, ya. Hanya kerana dululah, ya, kerana public phone tu di-vandalize oleh sebahagian budak-budak nakal, kita kata, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ni mudah, tuan-tuan. Ya, kita boleh ada akses internet di mana-mana saja, dan kuliah kita pun, ya, kerana teknologi maklumat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala boleh sampai ke Yangon, ya, sahabat kita, ya. Dan di Ipoh pun ada daripada Masjid Cina, ya, Sister Lina kita, dan di mana-mana saja di seluruh dunia tuan-tuan boleh ada akses kepada perbincangan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, ya. Jadi pada permulaan kenabian, Rasulullah SAW berada di dalam kumpulan orang-orang Arab yang tidak tahu menulis dan membaca, memang. Ya, cuma Al-Imam At-Tabari ada perbincangan lah. Kita dah sebut banyak kali. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawasanya Nabi tu dipanggil An-Nabiul Ummi, ya, Nabi Muhammad tu An-Nabiul Ummi, bukan kerana la yaqra' wa la yaktub. Bukan kerana, ya, Nabi itu tak boleh membaca dan menulis. Tetapi kerana Nabi itu berasal daripada Makkah. Ya, dan nama lain bagi Makkah adalah Ummul Qura. Nama lain bagi Makkah adalah Ummul Qura. Ya, apa makna Ummul Qura, tuan-tuan? Ummul Qura maknanya ibu negeri, ibu negara. Ya, ibu, Qura, ya, dia plural bagi qaryah. Kalau singular qaryatun, ya, kalau plural Qura. Ummul Qura ibu negeri atau ibu negara. Ya. Jadi mereka yang lahir di Mekah, di Ummul Qura, maka dipanggil gelarannya adalah Al-Ummi. Merujuk pada Ummul Qura. Itu Imam At-Tabari sebut, tuan-tuan. Imam At-Tabari salah seorang tokoh sejarawan, ya, yang meninggal pada tahun 310 Hijrah. Ya, beliau berasal daripada Tabaristan. Ya, Tabaristan ni adalah satu wilayah, satu negeri, ya, yang berada di Iran sekarang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Iran, ada ibu negeri dia Tehran, kan. Jadi ada beberapa negeri yang berjiran dengan Tehran ini. Tehran tu sendiri adalah capital city dan dia adalah satu wilayah macam Kuala Lumpur lah. Ya, Kuala Lumpur tu wilayah persekutuan dan dia adalah capital city of Malaysia, samalah dengan Tehran. Ada beberapa negeri berjiran, salah satunya adalah Tabaristan. Al-Imam At-Tabari tokoh hebat, tuan-tuan, dalam bidang sejarah dan juga dalam bidang tafsir. Ada tafsir At-Tabari, sudah ada terjemahan, ya, dalam bahasa Indonesia sudah ada lengkap dah, tuan-tuan. Seperti mana Ibnu Katsir pun dah lengkap, ya, tafsir Al-Qurtubi pun ada, tafsir At-Tabari juga. Kalau tuan-tuan ada akses kepada Quran terjemahan, ya, yang diterjemahkan ataupun diterbitkan oleh Pustaka Darussalam, ya. Darussalam ni adalah salah satu publisher yang sangat prolific, ya, di Riyadh, Saudi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan buku tu di mana-mana kedai buku lah. Ya, kalau di KL ni kita ada di PJ kita ada kita panggil, ya, kita ada di right angle sana. Ya, kita ada Dakwah Corner, tuan-tuan. Ya, Dakwah Corner ni di Hilton lah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, ya, tuan-tuan naik tingkat 1, ya, ataupun di mezzanine floor, tuan-tuan boleh jumpa ada Dakwah Corner punya outlet dekat situ, ya. Dan kita ada cawangannya di Malaysia, ya, di beberapa tempat di Malaysia ni lah, ya. Tapi yang pasti di right angle, di itulah, ya, di section 14 PJ ada, ya. Kalau tak salahnya di Subang Perit pun ada juga, ya. Mungkin boleh betulkan Ustaz kalau Ustaz salah. Jadi nak tunjuk bahawasanya, tuan-tuan, ya, buku-buku yang diterbitkan, ya, dalam bahasa Inggeris pun cukup banyak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin boleh dapati, ya. Dan kita panggil, ya, The Noble Quran tadi, dia menggabungkan 3 tafsir besar. Ya, kalau tuan-tuan mungkin malas nak akses 3 tafsir besar tadi, tuan-tuan beli saja The Noble Quran in English, simple English lah kita kata, ya, modern, standard, ya, contemporary English.
Ya, dia bukan macam apa kita panggil, ya, terjemahan oleh kita panggil, ya, oleh Abdullah Yusuf Ali. Ya, agak apa kita panggil, agak flowery sikit bahasanya, ya, Anglo-Saxon tuan-tuan. Tapi yang ni contemporary English. Ya, the Noble Quran lebih mudah, ya. Jadi dia menggabungkan 3 tafsir. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki, dia akan sebut ini daripada At-Tabari, ini daripada Al-Qurtubi, ini daripada Ibnu Katsir. Jadi digabungkan, jadi senang tuan-tuan. Ya, dan kita tahu, ya, riwayat-riwayat tersebut adalah sahih kerana dia support hadis-hadis, ayat-ayat tadi dengan hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari tuan-tuan, ya. Sangat bagus buku ni tuan-tuan, ya. Walaupun adalah pertikaian, adalah isu, ya, yang berkaitan dengan terjemahan cenderung kepada, biasalah tuan-tuan. Ya, sebab tafsiran manusia ni memang ada kecenderungan. Ya, ada cenderung kepada fiqh, ada cenderung kepada akidah, ada cenderung kepada sejarah dan sebagainya. Ya, itu kalau Ustaz boleh bagi maklumat tambahan kepada tuan-tuan. Jadi pada permulaan kenabian, Nabi berada dalam kumpulan orang Arab yang tidak tahu menulis dan membaca. Memang betul. Ya, jadi kita tidak nafikan bahawasanya bila disebut An-Nabiul Ummi, memang peringkat awal Nabi la yaqra' wa la yaktub. Baca pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Betul tuan-tuan. Tetapi, ya, ada banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah Nabi 23 tahun. Ya, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul 40 sampailah Nabi wafat 23 tahun lah. Ya, sebab Nabi wafat tahun pada usia Nabi 63. Ya, maka ada banyak peristiwa yang mengisyaratkan bahawasanya Nabi sudah boleh membaca. Ya, antaranya ialah peristiwa masa Mi'raj sebagai contoh. Ya, dan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ketika mana Nabi perintah Sayyidina Ali sebagai contoh untuk memadam, ya, sebutan Muhammad Rasulullah kerana tidak bersetujui oleh wakil daripada Quraisy, ya, Suhail bin Amru, ya, sebab yang perjanjian tu dibuat oleh Ali dan juga Ali mewakili orang Islam, Suhail bin Amru mewakili siapa? Ya, mewakili orang Quraisy, ya. Jadi bila Ali tulis Muhammad Rasulullah, ya, maka Suhail tak setuju. Dia kata kami tak terima. Siapa Muhammad Rasulullah? Kami tak terima. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ya, maka Ali tak setuju. Maka Nabi telah memadam dengan tangan baginda yang mulia. Ya, maka kata para ulama ini bukti mengatakan bahawa Nabi sudah boleh membaca. Kerana Nabi tahu, ya, di mana disebut Rasulullah tu di mana. Nabi padam. Ya, Nabi suruh Ali tulis. Ali takkan padam sebab dia kata memang Muhammad ni Rasulullah. Ya, jadi Nabi Sayyidina Ali dia berkeras dengan pegangan tersebut. Betul tuan-tuan. Tapi dalam perjanjian, ya. Sebab itu, ya, bahasa perjanjian kadang-kadang ada apa kita panggil political language dia lah. Ya, ada banyak benda kadang-kadang kita kata apa kita panggil, ya, dia politically right tuan-tuan, politically right. Ya, ada politically correct kita kata, ya. Jadi ada politically incorrect, ya. Jadi maknanya semua ni, ya, bahasa ni tuan-tuan, ya, seperti mana Quran yang datang dengan apa kita panggil linguistic miracle dia, ya, dengan keajaiban, mukjizat dari segi bahasa, ya. Begitu juga hadis-hadis Nabi, begitu juga perjanjian-perjanjian yang Nabi, ya, tanda tangani, ya, dengan orang Quraisy, ya, dengan orang Yahudi. Sudah tentu di sana ada dia punya apa kita panggil, ada perkiraan dia, ya, dari segi politik, dari segi bahasa, budaya dan sebagainya. Dan itu ya yang kadang-kadang para sahabat kurang dapat memahami. Ya, seperti mana Umar pernah, ya, kita kata macam seolah-olah mempertikai perjanjian Hudaibiyah. Ya, sebab kata mereka kita berada pada kedudukan yang benar. Ya, kita benar, mereka salah. Ya, kita ada Tuhan, mereka tak ada Tuhan. Ya, mereka menganggap Tuhan itu pelbagai. Tapi pasal apa kita kena beralah dengan mereka? Jadi bila Nabi terangkan balik, barulah Umar dapat melihat, ya, bahawasanya perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan pada umat Islam, bukan kekalahan. Ya, cuba tuan-tuan bayang, para sahabat sehebat Ali, sehebat Umar dan sebagainya pun kadang-kadang tidak dapat melihat, ya, keistimewaan bahasa, ya, yang dituturkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula kita orang Melayu yang bukan, ya, daripada kalangan masyarakat Arab yang belajar bahasa Arab daripada alif bata balik tuan-tuan, ya. Sudah tentu ada perbezaan lah. Jadi mereka tidak mempunyai sebarang keyakinan mengenai akidah ketuhanan. Memang, ya, mereka percaya tak tentang ketuhanan? Mereka tahu, mereka percaya. Ya, kalau kita tanya pada mereka, ya, siapa yang mencipta mereka? Mereka kata, ya, yang mencipta kami ni adalah Allah. Ya, mereka sebut, ya. Jadi walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Ya, kalau kau tanya kepada mereka Muhammad, ya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi? Dalam ayat lain, ya, wasyamsa wal qamar, yang mencipta matahari dan bulan.
la yaquluna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Ya, maknanya mereka tahu bahawasanya yang mencipta mereka bukan bapa mereka. Yang mencipta mereka bukan keluarga mereka dak. Ya, tetapi yang mencipta tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi macam tadilah ketika beribadah, ya, ketika dalam bab ubudiyah, ya, mereka kita panggil mereka silap. Ya, kerana apa tuan-tuan? Ya, kerana mereka tidak memahami, ya, tentang tauhid, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dengan itu, satu kebijaksanaan apabila perundangan yang diturunkan kepada mereka diturunkan secara berperingkat. Sebab itulah Allah turunkan Quran ini secara berperingkat. Ya, maknanya Quran tidak turun secara sekaligus. Sebab bila turun secara sekaligus, dia memberatkan tuan-tuan. Ya, kita akan rasa dia punya, sebab semua nak buat sekaligus. Tapi kalau sikit demi sikit, ya, secara tadriji, ya, secara apa kita panggil stage by stage, ya, beat by beat, ya. Jadi dia tidak terasa berat sangat. Sebab itu biasa kita baca dalam sirah, seorang sahabat datang, ya, beberapa sahabat datang jumpa dengan Nabi, mereka tanya Nabi apa ayat Quran yang baru, Nabi bagi 5 ayat. Ya, mereka fahami dulu, ya, mereka laksanakan dalam kehidupan, mereka datang lagi tanya pada Nabi, ada tak ayat lain pula? Maknanya, ya, dapat dilaksanakan secara sedikit demi sedikit, bukan secara sekaligus kerana ia lebih memberatkan. Ya, inilah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana sekiranya Allah mengharamkan minum arak macam kita sebut tadi. Ya, makan riba sebagai contoh, menyuruh melakukan solat, ya, secara kita panggil secara sekaligus. Dan tuan-tuan kena tahu, dalam kitab Bulughul Maram, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, solat peringkat awal 2 rakaat, 2 rakaat. Semua solat 2 rakaat tuan-tuan, peringkat awal semasa di Mekah. Ya. Subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak 2. Semua 2 tuan-tuan. Ya. Nanti bila hijrah ke Madinah baru berlaku perubahan. Barulah, ya, ada 4 rakaat Zuhur, Asar dan Isyak. Barulah Maghrib jadi 3, subuh kekal 2, ya. Jadi begitu juga solat safar, ya, sama ada orang itu bermusafir atau bermukim, peringkat awal solatnya semua 2 rakaat. Ya, tetapi nanti bila bermukim sudah berbeza rakaatnya, hanya ketika musafir tetap 2 rakaat. Ya, kecuali Maghrib lah, Maghrib tak boleh buat 2 rakaat. Tapi yang lain, ya, termasuk subuh tetap, ya, boleh dibuat 2 rakaat secara qasar dan boleh dijamak lagi, ya. Itu semua rukhsah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Syariat Islam sekaligus. Nescaya tidak ada seorang pun yang akan melaksanakannya sebab berat, susah, ya. Ini kerana hati mereka dikuasai oleh pelbagai keinginan hawa nafsu dan tenggelam di dalam pelbagai kesesatan. Betul tuan-tuan, ya. Dengan itu Rasulullah mengemukakan kandungan risalahnya sedikit demi sedikit sehingga akal mereka dapat dilatih dan jiwa mereka dapat dididik memang, ya. Jadi pendidikan ini, tarbiyah ni, dia bukan apa kita panggil dapat dilaksanakan secara overnight, tak boleh tuan-tuan. Ya, bukan dalam masa 1 hari tak boleh, ya. Dia memerlukan proses. Ya, sebab itu kita kata kehidupan ini sendiri adalah proses pembelajaran, ya. It's a lifelong kita panggil, ya, learning process. Ya, seumur hidup kita belajar pelbagai benda tuan-tuan. Dan masih kita masih belajar dengan pelbagai perkara. Ya, tentang solat. Solat tu pun ada lagi banyak aspek yang mungkin boleh diperbaiki, boleh diperbetulkan tuan-tuan, ya. Dan tak boleh, ya, kita belajar dalam masa 1 hari dapat semua tuan-tuan. Ya, mungkin asas-asas rukun-rukunnya boleh, tetapi pendetailannya itu memerlukan masa. Ya, itu kalau ustaz boleh detailkan. Okey, kemudian apa lagi, ya? Dengan itu Rasulullah mengemukakan kandungan salah sedikit demi sedikit, ya. Hukum hakam yang diturunkan oleh Allah tidak diturunkan kecuali dalam keadaan mengiringi peristiwa yang berlaku dan memerlukan penurunan. Ya, contoh ketika Nabi ditanya tentang 7 pemuda yang tidur dalam gua, tentang seorang raja yang digelar Zulkarnain menguasai timur dan barat. Ya, begitu juga tentang roh. Roh tu apa dia, ya? Baru Allah turunkan Suratul Kahfi, jawab 2 soalan tadi, ya. 7 pemuda yang tidur dan Raja Zulkarnain, Allah jawab dalam Suratul Kahfi. Cerita tentang roh, ya, Allah jawab dalam surah Al-Isra. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya turunnya ayat tersebut kerana ada persoalan, ada pertanyaan. Ya, bila tanya tentang Arab, ada turun secara secara tadrijian, secara sikit demi sikit. Ya, paling kurang 3, ya, 3 stages tuan-tuan. Ya, daripada bagi tahu, ya, ada mudarat, ada dosa, ya, kemudian jangan solat, ya, kalau kamu masih mabuk,
Dan terakhir barulah pengharaman secara mutlak. Ya, nak tunjuk bahawasanya itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang gagal dipahami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, tuan-tuan. Ya. Jadi ada sebab musabab, ya, yang kita panggil dalam ilmu Quranic Sciences kita panggil sebagai asbabun nuzul. Asbab nuzul maknanya sebab, ya, yang melatar belakangi penurunan sesuatu ayat. Ya, ada background history dia, tuan-tuan. Ya, ada background story dia. Mengapa surah ni turun? Ya, apa cerita, apa latar belakang dia? Ya. Ini dilakukan supaya ia memberi kesan yang mendalam ke dalam apa? Ya, ke dalam jiwa manusia, ya. Walaupun begitu, orang-orang Yahudi mahu supaya perkara tersebut tidak memainkan peranan dan semuanya berlaku mengikut kehendak mereka. Mana boleh, tuan-tuan? Ya, ketika Nabi, ya, ditanya oleh orang-orang Quraisy, ya, sebab orang Quraisy antara dua orang. Yang pertama ialah An-Nadhr bin Al-Haris, ya, jiran Nabi. Yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Kedua-duanya jiran Nabi, tuan-tuan. Dua-duanya melawan Nabi. Ya, kedua-duanya dihantar oleh orang Quraisy ke Madinah untuk bertanya soalan. Apa soalan yang kami boleh tanya pada Muhammad? Sebab orang Quraisy tak ada kitab. Ya, jadi orang Madinah, orang Yahudi ada kitab Taurat, ada Hebrew Bible mereka. Jadi dua-dua wakil tadi, Uqbah bin Abi Mu'id dan juga An-Nadhr bin Al-Haris, ya, tanya pada orang Yahudi. Yahudi pun bagi 3 soalan tadi. Maka dua-duanya balik ke Mekah, jumpa dengan Nabi. Mereka kata, Muhammad, ya, kalau betul kamu ni Nabi, cuba cerita, ya, tentang 7 pemuda, tentang Zulkarnain, tentang Ruh. Dah tentu Nabi tak boleh jawab, tuan-tuan, sebab belum ada ayat Quran yang turun untuk menjawab soalan tadi. Dan Nabi pun kata, datang besok, aku akan bagi tahu jawapan dia, ya. Dan Nabi tidak menyebut insya-Allah, tuan-tuan. Ya, maka Allah tegur Nabi, ya, dalam ayat yang ke-23 dan 24. Ya, jadi Allah kata, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadah. Ya, Muhammad, jangan kamu kata sekali-kali bahawasanya aku akan buat begini-begini ghadan pada esok hari. Illa an yasha Allah pada ayat 24, ya, tadi ayat 23 surah Al-Kahfi. Masuk ayat 24, ya, Allah kata apa? Illa an yasha Allah. Melainkan kamu kena sebut insya-Allah jika Allah izin. Ya, jadi nak bagi tahu bahawasanya Allah tegur Nabi, tuan-tuan. Ya, untuk menunjukkan bahawasanya Quran itu bukan Nabi yang tulis. Ya, sebab ada teguran daripada Allah. Sebab kalau Nabi tulis dah tentu teguran-teguran tak diletakkan dalam kitab, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya Nabi bukan pengarang Quran. Ya, dan apa kita panggil, ya, orang-orang Yahudi, ya, tahu bahawasanya Muhammad tu benar, sebab 3 soalan yang mereka ambil daripada kitab Taurat tadi boleh dijawab oleh Muhammad, ya. Tetapi macam biasa, tuan-tuan, ya, Yahudi pun tak, orang Quraisy pun tidak beriman juga, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu walaupun bukti sudah terpampang di depan mata, ya. Jadi maknanya kita panggil, ya, dah kita panggil sudah terang lagi bersuluh, kalau orang kita Melayu kata. Ya, kalau English kita kata it goes without saying. Dah tahu dah, ya. Ataupun the writing is on the wall. Ya, maknanya dah nampak clear, tapi masih tak mau beriman juga, tuan-tuan. Nak kata macam mana, tuan-tuan? Ini kedegilan nama dia, ya. Kedegilan. Jadi orang Yahudi tetap juga tak mau terima, ya. Dan mereka menafikan, ya, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri telah mencabar mereka. Cabaran tersebut menunjukkan mereka mengetahui bahawa jiwa mereka jauh daripada kebenaran. Ini persoalan dalaman, tuan-tuan. Ya, dia bukan lagi isu boleh terima atau tidak boleh terima dari segi rasional, dari segi akal, tetapi hati. Ini persoalan hati, tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-94. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallah, ya, khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, ini tempelak, tuan-tuan, kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, in kanat lakumud darul akhirah indallah. Kalaulah kita panggil syurga tu, tuan-tuan, ya, syurga tu adalah milik kamu. Ya, syurga yang di Darul Akhirah, di negeri akhirat itu adalah khalisatan, adalah hak istimewa kamu. Maknanya kamu punya, ya, kamu yang in control of syurga tu. Mana siapa nak masuk boleh, siapa yang kamu tak nak masuk kan, kamu boleh halang. Kalau katalah macam tu, ya, lakumud darul akhirah indallah, di sisi Allah tu, kalau syurga itu adalah khalisatan, adalah hak istimewa kamu, khusus untuk kamu, min dunin nas, ya, bukan untuk manusia lain,
fatamannawul maut, maka ya berangan-anganlah untuk mati. Minta mati cepat. Ya, sebab syurga tu milik kamu. Kalau kamu mati, kamu masuk syurga. Ya, kalau betul lah begitu. Ya, maka angan-angankanlah untuk mati in kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Ini tempelak daripada Allah supaya Nabi bagi tahu kepada orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Kemudian Allah menutup cabaran tersebut dengan menyatakan bahawa mereka tidak akan menyahut cabaran tersebut. Ayat 94 cabaran, Allah tutup ayat 95. Tak perlu panjang, tuan-tuan. Ya, sebab mereka ni orang yang memang tak mau percaya, tak mau terima, tuan-tuan. Ya, sebab itu Allah sebut apa? Ya. Allah sebut walan yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan berangan-angan untuk mati, ya. Mereka tak akan berangan-angan untuk mati cepat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka tak memiliki syurga. Syurga bukan di bawah milik ataupun penguasaan mereka. Ya, jadi bukan kita panggil saitaratihim, ya, bukan saitarah mereka. Bukan wewenang mereka, tuan-tuan, ya. Mereka tak ada authority. Ya, mereka tidak ada tak ada hak istimewa, tak ada sovereignty, tuan-tuan. Ya, untuk mereka memiliki syurga. Syurga tu milik Allah secara mutlak, ya. Allah bagi kepada sesiapa saja yang beriman, yang Allah hendak, ya. Jadi tak mesti orang tu orang Yahudi. Kalau dia beriman, layak. Kalau tak beriman, tak ada, tuan-tuan. Ya. Bima qaddamat aydihim, ya, dengan disebabkan oleh dosa yang telah mereka lakukan, tangan-tangan mereka lakukan. Selalu disebut tangan sebab biasa orang buat sesuatu dengan tangan lah. Ya, dia buat satu dengan tangan. Ya, sebab tu Quran biasa menyebut aydihim, bima kasabat aydihim zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah jelas, ya, telah nampak jelas, ya, fasad, kerosakan, fil barri wal bahr, di daratan dan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh kejahatan tangan-tangan manusia. Di sini pun disebut bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah itu maha alim, maha mengetahui, ya, bizzalimin, terhadap orang-orang yang buat zalim. Siapa yang buat zalim? Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun orang itu menafikan dia itu seorang yang zalim. Sekiranya mereka mengetahui bahawa mereka bersama kebenaran, nescaya mereka akan segera menyahut cabaran tersebut. Kalau mereka tahu syurga itu milik mereka, mereka tahu mereka in control, ya, syurga tu, pasti mereka tidak teragak-agak untuk minta supaya Allah matikan segera. Ya, jadi mereka sanggup untuk menerima cabaran. Mereka tak sanggup, tuan-tuan. Ya. Jadi benda itu mudah, ya, untuk dilakukan. Ya, mereka sentiasa mencari peluang untuk membuktikan bahawa Nabi telah melakukan pendustaan. Ya, jadi mereka berterus-terusan keep saying, ya, over and over again, bagi tahu bahawasanya Muhammad ni dusta. Sedangkan yang berdusta adalah mereka, tuan-tuan. Ya, tidak dinakalkan kepada kita. Tidak dinakal makna tidak ada diriwayatkan, ya. Terdapat walaupun seorang di kalangan mereka yang berangan-angan untuk mati, tak ada. Kita tak dengar cerita, ya, dalam kitab-kitab hadis, ya, dalam kitab-kitab ya, kitab-kitab agama lah, ya, tak pernah dengar ada orang Yahudi yang menyahut cabaran tadi, ya, yang minta supaya dimatikan segera, ya, supaya mereka boleh masuk ke dalam syurga Allah yang mereka in control. Ya, mereka tak, ya, mereka tak, tuan-tuan, ya. Yang in control tu Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa mutlak Allah. Begitu juga tidak ada seorang pun yang menyebutnya dengan lidah, tak ada. Ya, tak ada yang sebut dengan lidah, tuan-tuan. Ya, tak ada yang berani. Isyarat pun tak berani. Salah seorang pembesar, ya, Bani Qainuqa. Ya, kita tahu Bani Qainuqa, yakni Abdullah bin Salam, telah melihat kebenaran. Ya, ini antara orang Yahudi Madinah yang mula-mula memeluk Islam. Ya, ada seorang tokoh ulama mereka, nama asalnya Husain bin Salam. Husain bin Salam, ya. Tetapi bila dia memeluk Islam, Nabi tukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sebab Husain bin Salam itu sudah sinonim dengan tokoh ulama Yahudi. Jadi Nabi tukar namanya. Boleh, ya. Menunjukkan bahawasanya tukar nama boleh, tuan-tuan. Ya, kalau ada tujuan, ya. Kerana nama Husain itu sinonim dengan nama kita panggil ulama Yahudi. Ya, jadi kalau kekal nama Husain tu nanti ada stigma. Ya, tapi kalau ditukar seolah-olah, ya, dia adalah seorang ya, seorang yang berbeza. Ya, seolah-olah kalau dalam Kristian dipanggil born again lah, ya, ataupun reborn. Ya, seolah-olah, ya, walaupun konsep tu tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi konsep lahir semula, konsep incarnation tu tak ada dalam Islam. Itu dalam agama Hindu, dalam Christianity, dalam Buddha mungkin. Ya, dalam Islam tak ada.
Ya, tapi seseorang itu boleh boleh ditukar identitinya daripada yang paling jahat macam Saidina Umar kepada orang yang paling baik. Kepada orang yang buat jahat, ya, yang ahli politik yang jahat macam Amr bin Al-As peringkat awal, tapi bila masuk Islam menjadi seorang tokoh, ya, politician yang hebat, yang memenangkan Islam, tuan-tuan. Ya, itu yang boleh kita detailkan, ya. Jadi Yahudi di Madinah, ya, ada Yahudi yang besar-besar ni 3 lah. Ya, kabilah dia banyak tapi 3 yang paling besar. Yang pertama Bani Qainuqa ni lah dia, yang Abdullah bin Salam tadi. Yang kedua kita ada Bani Nadir. Bani Nadir tadi ialah Huyai bin Akhtab tadi. Yang ketiga Nabi sampai di Quba, ya, dia dia mempertikai, ya, ke ke nubuwatin Nabi, ya, ke kenabian baginda. Ya, sepatutnya bila dia tengok, dia jumpa, ya, tengok Nabi, batang tubuh Nabi seperti mana yang ada dalam kitab Taurat, dia tahu ini memang Muhammad ni memang sahih seorang nabi, bukan seorang pendusta, bukan. Ya, tetapi masalahnya ialah dia memberitahu kepada adik dia ataupun abang dia, ya, bahawasanya Muhammad ni memang betul-betul seorang nabi. Tapi mulai hari ni kita akan buat, ya, by hook or by crook, kita akan usaha untuk mendustakan dia, ya. Maknanya dia punya bottom line ialah pendustaan terhadap nabi. Ya, macam mana pun Nabi tu cakap, apa pun yang Nabi tu bawa, risalahnya, semua akan dipertikai dan didustakan, tuan-tuan. Ya, kalau begitulah keadaannya, rugilah. Itu Bani Nadir. Yang ketiga ialah Bani Qainuqa. Bani Quraizah. Bani Quraizah yang terakhir dihalau keluar daripada Madinah, tuan-tuan. Ya, dan mereka ni asal-asalnya ada hubungan perjanjian dengan Nabi dalam Piagam Madinah. Ya, mereka bersetuju, ya, untuk menerima Islam, ya, sebagai agama yang dominan, ya, di Madinah pada masa itu. Walaupun orang Islam, ya, mungkin tidak seramai orang Yahudi peringkat awal, tapi akhirnya jumlah itu bertambah dan orang Islam lah yang menguasai Madinah. Bani Nadir sebagai contoh, ya, di bawah Huyai bin Akhtab, ya, mereka merancang untuk bunuh Nabi, ya, dan rahsia mereka ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Ya, bagi tahu kepada Nabi suruh keluar daripada kawasan kampung Bani Nadir. Mula-mula Nabi pergi untuk mengutip bayaran diat. Ya, sebab ada berlaku pembunuhan, tersilap bunuh, ya, orang Islam Madinah, ya, tersilap bunuh, dan apabila yang dibunuh tu 2 orang, seorang terbunuh 100 ekor unta, dia punya diat dia punya blood money kita panggil. Kalau 2 orang 200, ya. Jadi 200 ni sudah tentu tidak dapat dibayar oleh yang membunuh tadi secara tersilap. Ya, dia membunuh tapi secara tersilap. So dia salah, ya, tapi dia tidak dihukum lah. Ya, cuma hukuman yang dilaksanakan tu dari segi membayar 200 ekor unta tadi kepada keluarga si mati tadi, ya. Jadi oleh kerana orang yang membunuh tadi tidak ada kemampuan, ya, keluarganya pun tidak ada kemampuan, maka Nabi minta setiap orang Madinah yang mampu untuk mengeluarkan duit, ya, untuk membelikan 200 ekor unta dan diserahkan sebagai bayaran denda kepada keluarga si mati yang terbunuh secara tak sengaja tadi, ya. Jadi orang Yahudi Bani Nadir kata boleh, ya, dengan syarat Muhammad, ya, datang ke kampung kami akan bagi. Sebenarnya mereka merancang untuk bunuh Nabi ketika Nabi berada di luar kota mereka, sebab kita tahu orang Yahudi ni mereka duduk dalam fortress city. Kampung mereka tu ada defensive wall, ya. Jadi macam tuan-tuan tengok cerita kita panggil, ya, Kingdom of Heaven, ya, cerita bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan kita panggil, ya, the old city of Jerusalem, ya, yang di dalamnya ada Masjid Aqsa, ya. Jadi nak bagi tahu macam mana, ya, kawasan the old city of Jerusalem tu ada dia punya fortress city-nya. Dia kita panggil ada defensive wall-nya. Jadi macam itulah gambaran dia, tuan-tuan. Macam Mekah dan Madinah juga dipanggil kota Mekah, kota Madinah. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab memang dia fortress city. Ya, Mekah tu, ya, Mekah was a fortress city. Al-Madinah Al-Munawwarah was also a fortress city. Ya, ada defensive wall, ya, yang menghalang musuh daripada masuk, ya, secara berleluasa. Tak boleh lah. Sebab ada watchtower, ada pengawal yang jaga, ada pemanah, ya, ada pemaling lembing, ya, yang menjaga keselamatan penduduk yang duduk dalam fortress city tu. Ya, begitu juga dengan kita panggil Rome, ya. Juga negara-negara Balkan kalau kita tengok, ya, Kotor, ya, di negara-negara macam di Montenegro, ya, di Croatia, ya, kebanyakannya tu fortress city, tuan-tuan. Tepi pantai ataupun atas bukit, ya, biasanya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya
kampung mereka tu dalam fortress city tadi, ya, dalam apa kita panggil, ya, dalam defensive wall. Jadi bila Nabi datang, mereka suruh Nabi tunggu. Rupanya salah seorang daripada orang Yahudi yang gagah perkasa disuruh naik atas watchtower tadi, bawa batu yang besar, kemudian hempap kepada kepala Nabi supaya Nabi meninggal dunia. Ya, sebelum perkara tersebut dapat dilaksanakan, Jibril sudah bagi tahu Nabi dan Nabi keluar daripada kampung Bani Nadir dan mereka dikepung. Akhirnya mereka menyerah kalah, ya, menyerah diri dan mereka dihalau keluar daripada Madinah. Barulah mereka membuat penempatan baru di Khaybar. Ya, itu nanti kemudian berlaku perang Khaybar pula. Tuan-tuan, kita akan baca nanti, ya, dalam dalam chapter yang seterusnya, tuan-tuan. Ya, okey, selesai di situ. Jadi balik kepada salah satu daripada kabilah Yahudi tadi ialah Bani Qainuqa, ya, yakni Abdullah bin Salam. Asalnya Husain bin Salam. Ya, dia telah melihat kebenaran. Dia tahu Muhammad ni benar, tuan-tuan. Sebab soalan yang dia tanya daripada kitab Taurat berjaya dijawab oleh Nabi. Dan mereka tahu, ya, bahawasanya Nabi yang dipanggil Nabi itu, ya, seorang yang tidak boleh membaca dan menulis. Ya, maknanya dia tak ada akses dan dia tidak tahu, ya, kepada bahasa selain daripada bahasa Arab. Nabi Muhammad Allah buat tidak tahu bahasa Hebrew. Tidak tahu bahasa Aramik, tuan-tuan. Sebab itu tak boleh nak tuduh Nabi itu ciplak daripada Taurat dan Injil. Tak boleh. Sebab Nabi tak faham dua-dua bahasa ni. Allah sengaja buat begitu. Boleh tak Allah buat Nabi memahami? Sudah tentu, tuan-tuan. Kalau Allah buat Nabi memahami Taurat dan Injil, sudah tentu lebih banyaklah, ya, tuduhan Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil. Ya, Quran tu diciplak daripada Taurat dan Injil. Tapi kan tidak begitu, tuan-tuan. Sebab Nabi itu sendiri tidak boleh menguasai bahasa dua-dua tadi. Macam mana Nabi pernah belajar pula, ya, tentang kandungan Taurat dan Injil? Sudah tentu tak munasabah, tak rasional. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah, ya, mereka sengaja saja mengada-ngadakan tohmahan ataupun dustaan. Beliau menolak hawa nafsunya dan menganut Islam setelah mendengar Al-Quran. Bila Nabi bacakan ayat Quran, ya, Abdullah bin Salam menerimanya. Selepas orang-orang Yahudi, ya, mengkategorikannya sebagai pembesar mereka, mereka mengkategorikan sebagai golongan bodoh ketika berita keislamannya sampai kepada mereka. Jadi bila Nabi tanya, ya, siapa dia Husain bin Salam? Ya, kata mereka, ini adalah ulama kami, anak kepada ulama kami, orang baik di kalangan kami. Tapi bila mereka tahu bahawasanya Husain bin Salam sudah masuk Islam dan ditukar nama kepada Abdullah bin Salam, mereka kata ini orang bodoh di kalangan kami. Ya, orang keji, orang hina, ya, orang rendah di kalangan kami. Bukan dia saja rendah, keluarganya pun rendah juga. Sedangkan, ya, Abdullah bin Salam adalah ulama besar mereka, tuan-tuan. Nampak tak sikap double standard yang dibuat oleh orang-orang Yahudi? Alangkah buruknya jual beli yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Mereka menjual, ya, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, tuan-tuan. Ya, jadi apa yang mereka buat? Yashtaru nabi ayatillahi samanan qalila. Ya, mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Seperti mana kita selalu bacalah setiap pagi, kan? Ya, pada waktu tahajud, ya, kita bangun tidur, ya, kita baca 10-11 ayat terakhir daripada Ali Imran, daripada inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita baca ayat 190 surah Ali Imran, ya, 191, 192. Ya, sampailah kepada ayat yang kita panggil, ya, yang kedua terakhir. Ya, jadi cerita tentang wa inna min ahlil kitab, ya, dan sebahagian daripada ahli kitab itu, ya, man yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Ya, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada mereka. Khashi'ina lillah, mereka takut kepada Allah. Ya, la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka tidak menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tak gunakan ayat Allah sebagai hujah, tuan-tuan. Ya, contoh kita kata dalam bab arak ni sebagai contoh. Ya, jadi kita kata Islam mengharamkan arak, siapa yang terlibat dengan membeli, menyediakan, ya, menghidangkan semua tu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin kerana kita telah diberikan jawatan, kita telah diberikan kedudukan yang istimewa, ya, kita sudah tak berani nak cakap arak tu haram. Kita sudah tak berani nak menegur. Ya, jadi seolah-olah kita menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yashtaru nabi ayatillahi samanan qalila. Yang benda ni kita minta jauh, tuan-tuan. Jangan sampai, ya, kita begitu, tuan-tuan. Ya, hanya kerana jawatan, hanya kerana sedikit imbalan, ya, daripada dunia, maka kita sanggup, ya, untuk berdiam diri, ya. Kita tak kata arak tu halal, tak.
Ya, tapi dengan berdiam diri, tidak memprotes, ya, apa kita panggil, apa yang telah berlaku, ya, di sekitar kita, maka itu, ya, orang yang menyembunyikan kebenaran, tuan-tuan. Ya, sebab itu dalam Islam, ya, orang yang melihat sesuatu kejadian dia kena jadi saksi. Ya, tapi tak boleh saksi palsu. Saksi palsu tak boleh, tuan-tuan. Itu pun dosa besar juga, ya. Dan kalau kita melihat suatu kebenaran dan kita tahu itu benar, kita kena bagi tahu. Kita kena kita kena express kita punya stand kita, kita punya pendirian kita, tuan-tuan. Kita kena bagi tahu. Orang ni betul, orang ni salah. Yang ni betul, yang ni salah. Ya, dan kita kena pressure, ya, supaya pihak berwajib, ya, tidak memberikan lesen, ya, ataupun tidak membenarkan, ya, operasi kilang yang mengeluarkan arak tadi, ya. Jadi yang jenamanya pula, ya, nama orang Islam, ya. Dia punya kita panggil simbol, ya, pada botol tu pun kita kata seolah-olah dia tu orang Islam, ya, dengan serban, dengan janggut dan sebagainya. Ini semua boleh menjadi fitnah pada agama, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya, ya, orang Islam yang memegang jawatan besar, ya, yang ada kemampuan, ya, yang ada kuasa untuk bercakap, ya, untuk menegur, ya, dia kena laksanakan, tuan-tuan. Ya, jadi itu, ya, tanggungjawab besar, bukan sebab jawatan itu datang dengan tanggungjawab, tuan-tuan. Bukan jawatan itu datang untuk kita bersenang lenang, bukan, tuan-tuan. Ya, ini secara umum, ya, kita sebut, ya, kepada kita panggil, ya, sahabat-sahabat kita yang pegang jawatan, ya, yang ada kuasa, yang ada kemampuan untuk memprotes, ya. Kita yang di bawah ni, kita mengharapkan mereka untuk mengubah, ya, perkara yang sedang menjadi fitnah kepada negara kita, tuan-tuan, ya. Okey, minta maaf, tuan-tuan, ya, ustaz kena bercakap benda ni, ya. Sebab, ya, mudah-mudahan sikit sebanyak ia memberi kesan, ya, ada sumbangan kita terhadap lestarinya Islam di bumi Melayu kita ni, tuan-tuan. Okey, ya, selesai di situ. Kemudian alangkah buruknya, ya, jual beli yang mereka lakukan untuk diri mereka dengan cara mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah disebabkan rasa dengki terhadap kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad. Ya, sebab selama ni mereka menyangka mereka adalah the chosen people. Ya, mereka adalah Sya'bullah Al-Mukhtar. Ya, mereka adalah manusia ataupun bangsa pilihan. Ya, Arab ni tak guna. Ya, Arab ni tak ada keistimewaan sebab Arab ni datang daripada Hajar. Ya, mak Nabi Ismail Hajar itu, walaupun bapa Nabi Ismail Ibrahim tu mulia, tapi maknya adalah seorang hamba. Ya, tuan-tuan, kita nak kena faham, ya. Para ulama sudah mendetailkan hal ni. Sudah menjelaskan, ya, bahawasanya Nabi Ismail, ya, mak Nabi Ismail Hajar itu bukan seorang hamba Raja Mesir, tetapi beliau adalah salah seorang puteri Raja Mesir, tuan-tuan. Ya, dan perkara ini mesti kita bagi tahu, ya, mesti kita buktikan kebenaran dia supaya, ya, orang Yahudi tidak menganggap bahawasanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah keturunan hamba, bukan, tuan-tuan. Ya, yang itulah yang mereka gembar-gemburkan, yang mereka canang, ya, di peringkat antarabangsa. Sedangkan hal itu sebenarnya bukan realiti. Itu hanya ilusi mereka semata-mata. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Apabila perasaan permusuhan telah berakar umbi di dalam hati mereka, ya, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka cuba untuk memadamkan cahaya Allah itu dengan perkataan mulut mereka, lidah mereka, tuan-tuan. Ya, sudah tentu, ya, apa ni tidak akan berjaya. Ya, wallahu yutimmu nurihi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka, tuan-tuan, ya. Jadi maksud firman Allah dalam surah At-Taubah, ya, ayat yang ke-32. Juga dalam beberapa surah yang lain ada ayat yang lebih kurang, ya, kita panggil senada dengan ayat ni, tuan-tuan. Okey, ya. Ada soalan? Ya, nampaknya tak ada soalan lagi. Silakan, tuan-tuan, kalau ada soalan, ada apa-apa pendetailan yang perlu Ustaz buat? Ya. Tak ada soalan, ya. Silakan, tuan-tuan, kalau ada soalan, ya. Kalau tak ada melalui Facebook, ya, boleh hantar saja melalui WhatsApp, tak ada masalah, ya. Tapi boleh dah ada Facebook ni, ya, hantar saja dalam kita panggil kolom tu, ya. Kalau ada silakan. Ada apa-apa? Belum ada, ya. Jadi kalau belum ada, kita masuk pada orang-orang munafik pula, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, orang munafik. Ini golongan yang seterusnya. Kita ada orang-orang Ansar, ya, orang-orang
Arab daripada Yaman, ya, yang kita pecah dua. Satu kita panggil Aus, satu lagi Khazraj, dan kita ada orang-orang Yahudi, ada 3 yang besar tadi, Bani Qainuqa. Mereka ni peniaga, mereka menguasai pasar Madinah. Mereka ni golongan artis, pandai buat barang-barang kemas, ya, pandai buat besi, ya, pandai buat macam-macam perkara, tuan-tuan, ya. Mereka menguasai pasar Madinah. Yang kedua kita ada Bani Nadir, mereka adalah petani, mereka adalah tentera, ya. Dan mereka sangat benci pada Nabi, malah mereka pernah merancang untuk bunuh Nabi, Bani Nadir, ya, dengan diketuai oleh Huyai bin Akhtab, bapa kepada Sofiyah binti Huyai, yang nanti akhirnya berkahwin dengan Nabi, ya. Kemudian kita ada orang munafik, ya. Munafik daripada dua-dua, daripada Aus pun ada, daripada Khazraj pun ada. Kalau daripada Khazraj, ya, terkenal dengan ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia daripada Khazraj. Tapi kalau kita bercakap tentang munafik daripada Aus, ya, ada ketuanya, ya. Jadi ketuanya Abu Amir, ya. Abu Amir kita panggil Abu Amir Ar-Rahib, ya. Biasa orang panggil Abu Amir Ar-Rahib, ya. Abu Amir kita panggil, ya, the priest, sebab dia rapat dengan orang-orang Yahudi, dia belajar, ya, apa yang terkandung dalam kitab Taurat, ya. Tetapi Nabi memanggilnya, ya, sebagai Abu Amir Al-Fasiq, kerana dia tahu kebenaran tapi dia tak buat, tuan-tuan, ya. Itu isunya. Jadi untuk melaksanakan matlamat yang ingin dicapai oleh orang-orang Yahudi, mereka dibantu oleh orang-orang Madinah yang mata hati mereka telah dibutakan oleh Allah. Mereka menyembunyikan kekufuran kerana bimbangkan keselamatan hidup duniawi mereka, sebab Nabi sudah menguasai Madinah, ya. Jadi nampak seolah-olah macam mereka menyokong Nabi, ya. Mereka datang solat bersama Nabi, ya. Mereka kononnya, ya, menyokong Nabi, tetapi di belakang Nabi mereka menjadi musuh dalam selimut, ya. Mereka menjadi musuh dalam selimut, mereka menjadi menjadi gunting dalam lipatan, ya. Sebab itu apabila apabila kejahatan mereka didedahkan oleh Allah, ya, Allah turunkan surah Al-Munafiqun. Kalau di Mekah ada surah Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, tapi di Madinah ada surah Al-Munafiqun. Kerana sudah ada kewujudan satu kelompok, ya, yang mereka menyembunyikan kekufuran, seolah-olah mereka beriman, tak, ya. Mereka diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Al-Khazraji, dia ketua Khazraj, ya. Beliau dicalonkan sebagai ketua di Madinah sebelum Rasulullah berhijrah ke sana, memang, tuan-tuan. Maknanya sudah ada ura-ura untuk mengangkat dan menabalkan Abdullah bin Ubay sebagai Raja Madinah, ya. Kerana pemimpin-pemimpin lama sudah, sebahagian besarnya sudah mati, sudah terbunuh dalam peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as ini adalah peperangan yang berlaku sebelum daripada kedatangan Nabi, ya, ke Yasrib, ya, ataupun ke Al-Madinah, ya. Jadi yang tinggal antaranya ialah seorang ya, senior citizen, ya, yang juga dimuliakan oleh masyarakat pada peringkat awal dulu, ya, yang dipanggil sebagai Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi, tuan-tuan, ya, tidak diragukan lagi bahawa kemudaratan yang dibawa oleh golongan munafik adalah lebih bahaya daripada kemudaratan yang dibawa oleh orang kafir. Sebab kafir ni jelas, tuan-tuan, ya, kita tahu dia menentang Islam, ya. Tapi munafik mereka menyembunyikan kekufuran, ya. Nampak macam mereka beriman, datang solat bersama Nabi, ya, mengaminkan doa Nabi, ya. Kemudian bersama-sama Nabi makan, minum, ya. Duduk di sekitar Nabi, seolah-olah mereka menyokong, tapi dalam hati kecil mereka menentang Islam. Yang ini yang bimbang, tuan-tuan. Yang ini yang susah, ya. Sebab mereka tidak ya, mereka tidak jujur, ya, di dalam perkataan mereka. Mereka sembunyi-sembunyi. Mereka ni hipokrit, ya. Mereka ni golongan muzabzabina baina zalik, ya. Golongan antara dua, tuan-tuan, yang duduk di tengah-tengah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nak kata ke orang Islam pun tak, nak kata kepada orang kafir pun tidak, sebab mereka, ya, menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati mereka, ya. Jadi mereka bersama-sama, ya, dengan orang Islam dan mengetahui rahsia mereka. Dan mereka cerita pula, mereka jadi sebagai tali barut, sebagai ejen, ya, untuk bagi tahu pada Yahudi perkembangan semasa orang Islam. Prinsip yang diamalkan oleh Nabi ialah baginda menerima mereka berdasar apa yang mereka zahirkan saja. Sebab dalam hadis disebut nahkum bizawahir. Kita berhukum berdasar pada zahir. Kalau zahirnya nampak dia macam beriman, so kita terima, ya, tapi dengan hazar, dengan berhati-hati, ya. Kerana Allah dah ingatkan ciri-ciri mereka ni.
Kemudian walaupun begitu Rasulullah tidak menyerahkan sebarang tugas kepada mereka. Tapi Nabi tak bagi tugasan. Tugasan minta maaf, tak boleh. Ya. Banyak kali Rasulullah keluar dari Madinah dan baginda melantik orang-orang Ansar sebagai pengganti. Tetapi baginda tidak pernah melantik lelaki yang mempunyai ciri-ciri munafik. Ini kerana Rasulullah mengetahui apa yang akan mereka lakukan sekiranya mereka dilantik. Tanpa diragukan lagi, mereka akan menggunakan peluang tersebut untuk melakukan perkara yang memudaratkan orang-orang Islam. Ini adalah pengajaran penting ya untuk pemimpin ya, pemimpin orang Islam. Ini mengajar mereka supaya tidak memberikan kepercayaan untuk melaksanakan sesuatu yang penting kecuali kepada orang yang dikenal pasti tidak mempunyai sifat munafik tadi ya. Bila bercakap dusta, bila berjanji ya, apa ni mengingkari, dan bila diberi amanah ya, dia apa kita panggil, dia pecah amanah tuan-tuan. Ya, dia mengkhianati. Jadi kalau ada ciri-ciri ni tidak diterima pakai. Ya, bercakap dusta, bohong, ya, tokok tambah cerita. Jadi apa yang kita panggil ya, yang tak ada sifat munafik saja yang akan dilantik. Ya, tidak menzahirkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi sifat orang munafik sudah diceritakan secara detail oleh Allah dalam surah Al-Munafiqin, ya, Al-Munafiqun. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ada perjanjian. Kita sudah tahu ya bahawa di Madinah ada dua golongan yang menjadi musuh orang Islam. Yang pertama Yahudi, kita dah sebut tadi. Yang kedua ialah orang munafik. Walau bagaimanapun Rasulullah menerima mereka berdasarkan zahir mereka. Nahkum bizawahir, kita hukum berdasarkan zahir. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan Allah yang tahu apa yang duduk dalam hati mereka. Rahsia tu iaitu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda mengadakan perjanjian dengan mereka. Perjanjian tersebut menuntut supaya tidak berlaku peperangan ya, dan penyiksaan tak ada. Dengan itu baginda tidak akan memerangi dan menyakiti mereka, dan mereka juga tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang yang memusuhi Nabi. Jadi sepatutnya orang Yahudi Madinah tidak boleh bekerjasama dengan orang apa kita panggil orang Mekah. Ya, mereka tak boleh ya dengan orang musyrikin Mekah, tak boleh. Ini adalah sudah dipersetujui, ditandatangani dalam perjanjian dalam piagam Madinah. Kerana orang-orang Yahudi pun duduk di Madinah. Ketua orang Madinah sekarang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patuhlah pada ketua. Ya. Jadi oleh kerana itu sepatutnya mereka tidak pecah rahsia. Mereka tidak mereka tidak mendedahkan perancangan orang Islam kepada musuh. Patutnya begitu tuan-tuan. Ya, tapi ini tak berlaku tuan-tuan. Ya. Ada soalan ya, orang munafik, orang Ansar atau Muhajirin Ustaz ya. Jadi kebanyakan ya munafik ini adalah daripada kalangan Ansar. Tapi kita tak boleh panggil lah Ansar sebab Ansar ni yang beriman. Ya, jadi lebih tepat kalau kita kata orang munafik ini sebahagian daripada Khazraj, sebahagian daripada Aus. Itu lebih tepat. Ya. Sebab yang dipanggil sebagai Ansar adalah orang-orang Khazraj dan Aus yang menolong Nabi. Orang munafik tak tolong tuan-tuan. Ya, mereka memudaratkan ada. Ya, mereka mengeruhkan suasana ada. Ya, jadi oleh kerana itu lebih tepat kita tak panggil mereka Ansar. Sebab Ansar ada konotasi positif. Ansar adalah plural form kepada Nasir. Nasir makna penolong, pembantu. Ansar, para penolong, para pembantu. Sedangkan munafik tak tolong. Jadi kita balik kepada kepada kabilah asal dia ialah Khazraj dan Aus ataupun Aus dan Khazraj. Ya, itu lebih tepat tuan-tuan. Ya. Jadi apa kita panggil ya? Dia punya istilah Muhajirin ya, di kalangan Muhajirin kita tak dengarlah ya. Yang mereka ni terdiri daripada golongan munafik tak ada. Mereka ni adalah orang-orang Madinah tuan-tuan ya. Itu secara umum kita kata begitu. Okey ya, perjanjian tadi sudah ada ya. Perjanjian tersebut menuntut supaya tidak berlaku peperangan, tak ada peperangan. Ya, maknanya orang Yahudi tak boleh memerangi orang Islam. Orang Islam pun begitu juga. Ya. Dan mereka tidak boleh memberikan pertolongan kepada sesiapa yang memusuhi Nabi. Mereka tak boleh tolonglah musuh Nabi. Ya, orang-orang Badui yang musuhi Nabi. Orang-orang Mekah, musyrikin yang memusuhi Nabi, mereka tak boleh tolong. Ya. Kemudian apabila terdapat musuh yang menyerang Madinah, ya, kalau Madinah diserang, ya, Nabi dan orang Islam diserang, mereka yakni orang-orang munafik tadi ataupun orang-orang Yahudi tadi, ya, hendaklah mempertahankan baginda. Baginda juga ya memperakui kebebasan beragama. Maknanya tak boleh paksa orang masuk Islam. Ya, la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, itu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-19 kan dalam surah Ali Imran. Ya, ayat yang ke-19 ya, betul ya. Apa ni?
apa kita panggil ya, tidak ada la ikrah fi din bukan ya, la ikrah fi din ni ayat yang ke berapa? Itu selepas daripada ayatul kursi tuan-tuan. Ayat kursi suratul Baqarah ayat 255. Ya, bawah tu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, itu ayat 256 dalam suratul Baqarah. Minta maaf salah tuan-tuan ya. Jadi ayat 256 dalam suratul Baqarah ya, ada cerita tentang tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan. Ya, jadi bila apa kita panggil ya, bila tak ada paksaan maknanya kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Ya, kita boleh dakwah. Ya, sebab itu ada kebebasan beragama macam kita di Malaysia. Ya, kita tak boleh paksa orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian masuk Islam, tak boleh. Kita boleh dakwah pada mereka. Ya, tetapi kita tidak boleh paksa mereka. Kita menggunakan undang-undang untuk memaksa mereka, tak boleh tuan-tuan. Ya. Peperangan disyariatkan. Baru peperangan disyariatkan. Ni nak masuk cerita perang lah tuan-tuan. Daripada penjelasan sebelum ini dapat diketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperang dengan seseorang supaya dia masuk Islam. Kita tak paksa orang masuk Islam. Ya. Malah apa yang dilakukan hanyalah menyampaikan berita gembira dan amaran saja. Sebab Nabi ya datang kepada umat sebagai basyiran wa naziran. Sebagai pemberi berita gembira. Ya. Jadi kita tak boleh paksa orang masuk Islam, ya, betul. Ya. Jadi suratul Baqarah tadi betul kan? Jadi apabila apabila kita berperang ya, cuba tengok Nabi tuan-tuan. Nabi bergerak ya daripada Madinah biasanya ya selepas Isyak. Habis solat Isyak, Nabi pun mobilizekan tentera ya. Nabi dan para sahabat mula bergerak. Dan mereka sampai di tempat musuh ya biasanya pada waktu dini hari, maknanya sebelum masuk subuh. Dan mereka tidak terus menyerang walaupun mereka sudah berada dalam keadaan bersedia. Kerana apa? Kerana Nabi nak tunggu ya kemungkinan kampung ataupun qaryah yang mereka nak tuju ni ya, mereka mungkin dah masuk Islam. Apa syiarnya? Dengan azan. Ya, sebab itu bila masuk waktu subuh, Nabi bagi peluang ya, dengar tak azan daripada kampung. Contoh Khaybar tadi. Bani Nadir sudah hijrah ke Khaybar. Mereka dah buat onar di sana, buat jahat. Mereka halang ya, mereka ceroboh ya hak para pedagang yang melalui kawasan kita panggil desert highway yang berada dekat dengan kampung mereka di Khaybar. Ya, mereka rompak, mereka cederakan, mereka rampas ya dan sebagainya. Jadi walaupun Nabi sudah sampai pada waktu dini hari, pada waktu tahajud, ya, maknanya belum subuh lagi, belum siang lagi, Nabi tunggu, bagi peluang, jangan serang dulu. Takut-takut mereka dah masuk Islam, ya. Harap mereka dah masuk Islam. Kalau ada azan menunjukkan ada solat subuh dilaksanakan. Tapi tak ada azan. Tunggu tuan-tuan. Takutlah ya muazzin lambat bangun ke? Tak ada juga. Ya, sampailah matahari terbit tuan-tuan, ya. Menunjukkan bahawasanya mereka kampung tersebut, kampung Khaybar itu masih belum menerima Islam. Ya. Jadi maknanya selepas daripada tu, ya, ketika mereka nak keluar sebab mereka duduk dalam fortress city. Ya, buka pintu utama, pintu gerbang, mereka nak keluar untuk pergi ke ladang mereka, kebun mereka. Terkejut mereka bila melihat Nabi dan para sahabat sedang mengepung. Ya, jadi kota Khaybar itu sudah dikepung. Ya, maka mereka masuk balik. Ya, dan Nabi hantar wakil untuk dakwah kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Bukan perang. Ajak mereka masuk Islam. Ya, maknanya mereka tak nak. Kalau mereka tak nak, ya, ajak mereka berdamai. Ya, jadi maknanya letakkan mereka di bawah jagaan tentera Islam. Tentera Islam yang akan jaga keselamatan mereka. Tentera Islam yang akan jaga harta mereka, tuan-tuan. Tapi mereka kena bayar jizyah. Ya, cukai kepala. Ya, bagi orang lelaki saja yang ada kemampuan, mereka bayar jizyah. Orang perempuan tak perlu bayar. Dia bukan macam zakat. Zakat lelaki perempuan yang ada pendapatan ya cukup haul ya melebihi nisab, maka mereka kena bayar zakat. Tapi kalau jizyah hanya lelaki saja, tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau kita tengok pada kalau kita tengok pada kedudukan orang Khaybar tadi ya. Mereka tak nak menerima Islam. Mereka tidak mahu duduk di bawah penjagaan negara umat Islam, bayar jizyah, tak mahu. Last resort ya, pilihan yang ketiga apa, tuan-tuan? Tak ada pilihan lain, baru perang. Ya, jadi maknanya barulah berperang. Itu pun kerana mereka buat jahat. Kerana mereka mengganggu umat Islam, ya. Para pedagang yang melalui jalan yang berdekatan dengan Khaybar ya dirosak, disakiti, ya, dizalimi. Jadi tak boleh dibiarkan, ya. Tapi kalau mereka tidak mengganggu gugat, walaupun mereka tak masuk Islam, kita tak boleh paksa mereka masuk Islam. Kita tak akan berperang dengan mereka. Tak ada pasal tuan-tuan nak perang. Ya, kalau tidak ada sebab. Boleh ya? Okey. Ada soalan lagi nampaknya?
kalau kita syahadahkan orang, ya, tetapi orang itu patah balik ke agama asal dalam masa sebulan, berdosakah kita? Kita tak berdosa. Ya, sebab kita punya tugas berdakwah. Ya, jadi kalau ada orang yang menerima Islam, ya, kita kena ada follow up lah, tapi kita kena buat. Ya, kalau mungkin kesalahan itu kalau kita tak follow up, mana kita tak jaga kebajikan dia, ya, sebab mungkin bila dia masuk Islam, keluarganya sisihkan dia. Dia diboikot oleh keluarga. Mungkin kalau dia bekerja dengan syarikat non muslim, bila syarikat tersebut tahu dia masuk Islam, mungkin dia diberhentikan. Ya, mungkin dia diboikot, ya, mungkin dia dipotong gaji atau sebagainya. Jadi dia dalam keadaan dizalimi. Jadi orang Islam yang berada di sekitar, kita yang berusaha untuk mengislamkan dia, ya, mengembalikan dia kepada fitrah, kitalah yang kena bantu dia. Ya, tapi kita tak bantu, kita biarkan dia, melarat dia tuan-tuan, sehingga akhirnya masuk, ya, agama asal balik untuk menyelamatkan periuk nasi dia. Ya, kalau begitu kita ada saham, ya, ada saham tuan-tuan, ya, kerana kita tidak menjaga dia dan tidak menghalang dia daripada kembali pada agama asal. Ya, tapi macam tadilah, secara umum biasanya kita daftarkan dia dengan apa kita panggil Jabatan Agama ke, ataupun dengan Perkim dan sebagainya, ada follow up program, mereka dapat bantuan. Kalau mereka ini kehilangan pendapatan, ya, mereka kehilangan keluarga, ya, kitalah yang akan menggantikan jadi keluarga mereka. Ya, sebab tu kita ada pertubuhan Hidayah Center, ya, kita ada pertubuhan-pertubuhan Perkim dan sebagainya yang membantu, ya, NGO-NGO Muslim ni, ya, NGO-NGO Islam ni, ya, Malaysian Chinese Association dan sebagainya, ya, yang tugasnya untuk apa kita panggil menjadi pengganti kepada keluarga mereka. Ya, maknanya kita outreach mereka tuan-tuan. Ya, kita ajak mereka bersama-sama dengan persatuan ni, ya. Kita isi program mereka. Kalau mereka tak ada pekerjaan, kita bantu cari pekerjaan, sediakan pekerjaan untuk mereka. Ya, maknanya ajar mereka tentang agama supaya mereka tidak terkontang-kanting. Ya, sebab mereka adalah, ya, saudara baru, ya. Mereka perlu didekatkan pada agama. Ya, tapi kadang-kadang kerana tidak ada follow up program, maka mereka jauh pada agama. Kalau begitu keadaannya, itu, ya, kita bersalah tuan-tuan. Ya, secara umum kita bersalah, ya. Bagi orang munafik, adakah dikira mereka dah bukan Islam? Memang, ya, orang munafik kedudukannya lebih bawah daripada kafir tuan-tuan. Ya, Quran sebut innal munafiqin, ya, fi darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqin, sungguh orang munafik itu fi darkil asfal, pada tempat yang paling rendah minan nar, di neraka. Maknanya mereka lebih jauh rendah lagi. Mereka lebih hina lagi. Mereka lebih jauh sesat berbanding dengan orang-orang kafir. Ya, jadi orang munafik adakah kafir? Ya, tuan-tuan. Memang, ya, itu Quran yang sebut, bukan ustaz yang sebut tuan-tuan. Dan jika mereka menyesal dan ingin kembali, mereka perlu syahadah kembali. Ya, betul. Ya, mereka kena mereka kena bertaubat. Ya, cuma macam tadilah, ya, orang Islam, contoh orang Islam. Ya, orang Islam dia dah pernah pergi umrah, dia pergi haji, ya, dia buat banyak ibadah dan sebagainya. Jadi bila dia murtad, ya, ataupun dia munafik tadi, ya, maknanya dia menyembunyikan kekufuran. Sebab orang munafik dia menyembunyikan kekufuran. Ada tak kufur dalam hati dia? Ada, tuan-tuan. Sebab mereka menyembunyikan. Nampak macam mereka Muslim, nama masih nama Islam. Ya. Dia punya apa kita panggil, ya, dia punya kita tengok luarannya, ya, masih macam orang Islam, pakai kopiah mungkin, ya, pakai baju kurung, ya, dan sebagainya. Tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka kafir tak? Mereka kafir, tuan-tuan. Ya. Jadi tiba-tiba mereka menyesal, ya, mereka bertaubat dan nak kembali pada Islam. Perlu tak syahadah? Perlu. Tetapi apa jadi pada ibadah mereka? Tu cerita dia, tuan-tuan. Ya, sebahagian para ulama fiqh kata, kalau mereka pernah buat haji sebelum mereka munafik ataupun jadi murtad, ya, haji itu terbatal. Maknanya mereka kena buat haji balik. Jadi ini satu kerja pula, tuan-tuan. Ya, jadi ibadah mereka, ya, yang sudah dilakukan dulu tertolak. Ya, melainkan apa kita panggil, ya. Cuma macam tadilah, ya. Orang yang kembali pada agama ni, mudah-mudahan, ya, Allah permudahkan urusan dia, ya. Tapi dia sudah melakukan kesilapan. Tapi macam tadilah, ya, mungkin dia ditipu, ya, mungkin seorang perempuan, ya, yang apa kita panggil jatuh hati dengan seorang lelaki non muslim, ya. Lelaki non muslim itu ajak dia masuk agama Kristian bagi contoh, dia tak nak. Jadi oleh kerana lelaki Kristian tadi nak juga kahwin dengan lelaki perempuan ni, dia masuk Islam kononnya. Ya, tapi dia trik jelah, dia tipu jelah. Ya, masuk Islam kononnya, belajar agama kononnya, tapi akhirnya nak menyesatkan perempuan tadi. Ya, jadi perempuan tadi sikit demi sikit dia sesatkan, dijauhkan daripada agama, sebab seorang perempuan agamanya ditentukan oleh suami. Ya, seperti mana rakyat agamanya ditentukan oleh pemerintah. Ya, sebab itu apa kita panggil, ya,
agama pemerintah tu adalah agama rakyat. Kalau pemerintah tu beriman, rakyat pun beriman. Kalau pemerintah tu dekat dengan hukum agama Islam, rakyat pun begitu juga. Jadi agamanya agama pemerintah. Jadi suami dan isteri sama juga tuan-tuan. Anak-anak dan isteri ditentukan agamanya oleh suami tu. Kalau suami tu jenis kaki solat masjid, bawa keluarga pergi masjid, dia akan ikut. Suami kaki puasa sunat, isteri dan anak sebab yang menyediakan makanan isteri. Walaupun isteri tu tak puasa, tapi kita kata isteri tu yang bangun untuk masak, untuk panaskan makanan. Paling kurang boleh subuh berjamaah paling kurang. Jadi maknanya nak tunjuk anak-anak begitu juga tuan-tuan. Sama-sama dibentuk oleh suami tadi. Jadi kalau suami jauh pada agama, akhirnya katalah isteri tadi pun jauh pada agama. Akhirnya dia tahu dia sesat. Dia menyesal, dia nak balik pada agama tuan-tuan. Perlu tak syahadah balik? Sudah tentu. Tapi bagaimana dengan apa kita panggil ibadah yang telah dibuat? Allah yang Maha tahulah dalam konteks begini sebab dia tertipu. Dia diperdaya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Tapi macam tadilah ada sebagian ulama fiqh yang mengatakan bahawasanya ibadah yang pernah dibuat terbatal tuan-tuan. Sayang. Contoh haji lah kita kata. Maknanya kalau dia dah buat haji dulu dalam keadaan dia beriman tapi dia telah sesat, dia diperdaya masuk agama kafir, dia nak kembali setelah menyesal, bertaubat, maka dia kena pergi haji balik. Kerana haji yang telah dilakukannya sudah terpadam ataupun sudah terhapus tuan-tuan. Itu kalau kita boleh detailkanlah. Jadi itulah peperangan disyariatkan. Kita baca ayatnya saja. Daripada penjelasan sebelum ni dapat diketahui bahawa Rasulullah tidak berperang dengan seorang supaya dia memeluk Islam. Kita dah tahu dah. La ikraha fid din ayat 256 tadi kan. Ayat 256 surah Al-Baqarah. Malah apa yang dilakukan hanyalah menyampaikan berita gembira dan amaran. Memang Nabi datang sebagai basyiran, pemberi berita gembira, wa naziran, pemberi peringatan. Allah menurunkan ayat yang menguatkan kesabaran baginda dalam berhadapan dengan penyiksaan. Jadi maknanya kesabaran baginda itu ketika Nabi ditindas, Nabi disakiti, Nabi ditohmah, Nabi diejek, Nabi diludah, Nabi di pelbagai tuan-tuan. Diletakkan kotoran unta di belakang Nabi ketika Nabi sedang solat di hadapan Kaabah. Jadi dalam menghadapi semua penyiksaan tersebut, maka akhirnya Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan peperangan. Jadi maknanya peringkat awal tak boleh lagi. Tetapi nanti tuan-tuan akan tengok, kita akan baca lebih dalam suratul Hajj. Suratul Hajj ayat yang ke-39. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Dia izinkan bagi orang yang diperangi kerana sungguhnya mereka telah dizalimi. Tapi peringkat awal sabar saja. Kita baca ayatnya suratul Ahqaf. Fasbir kama sabar. Sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti mana telah bersabar ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang menghadapi cabaran yang hebat. Jadi disebut sebagai ulul azmi. Ada 5 kan? Nabi Ibrahim, kita ada Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5. Ini dipanggil sebagai ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu orang-orang beriman ni minta disegerakan azab untuk mereka. Jangan. Sabar dulu. Teruskan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kena sabar, kena bertingkatkan kesabaran, kena kuatkan semangat, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Sekadar itulah tuan-tuan yang boleh kita kongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita selesai pada muka surat 128. Kita ulang sikitlah, kita akan baca balik ayat ni, peperangan disyariatkan. Kemudian kita masuk pada cerita yang berkaitan dengan apa kita panggil, dengan strategi peperangan. Hubungan diplomatik yang Nabi buat, sebab mencari musuh, itu kita tak disuruh cari musuh. Wala tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Fa iza laqitumuhum fasbutu. Tetapi kalau kamu bertemu dengan musuh, fasbutu, hendaklah kamu isbat. Hendaklah kamu tetap, jangan lari tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan baca lebih detail. Hari ini kita selesai pada poin perjanjian dengan orang Yahudi sudah, peperangan disyariatkan, insya-Allah kita sambung. Terima kasih pada penganjur kita, pihak Pertubuhan Minda Progresif, dan semua yang terlibat dalam menjayakan program ni. Mudah-mudahan ada manfaat, menambahkan amal soleh kita, menjadi lebih semangat kita tuan-tuan, terutama dalam bulan Rabiul Awal, bulan apa kita panggil,
ya, bulan apa ni, bulan kelahiran Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab ialah kitab Nurul Yakin, ya, Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, ya. Ini terbitan Pustaka Salam, tuan-tuan boleh beli secara online saja, ya. Boleh beli di Shopee. Kalau ada kedai-kedai buku dah buka sekarang ni, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni lah, ya. Ustaz tak pasti sama ada e-book atau tidak. Mungkin e-book bahasa Indonesia mungkin ada, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cuba Google, tuan-tuan boleh cuba Google Scholar. Ya, Ustaz tak pasti, ya. Mungkin PMP boleh membantu. Jadi jazakallah khairan Ustaz Doktor. Wa antum jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.